mengumumkan keberangkatan masuk ke Baduli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Kelima dan Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Kelantan. Sekalian yang hadir diminta berdiri. Bismillah, kami mulakan menyebut kalimah suci, membesarkan keagungan ilahi. Semoga tenang di hati, hanyalah mengingati Tuhan jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menghadap ke Baduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Muhammad Kelima, Sultan dan Yang Pertuan bagi Negeri Kelantan Darun Naim, dan Yang Teramat Mulia Tuanku Tengku Mahkota Kelantan Darun Naim. Ampun Tuanku, beribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik dengan penuh hormat dan takzimnya merapat sembah memohon limpah apa perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk meneruskan program diskusi intelektual Islam, cabaran masa depan Islam secara global sepenuh perayaan sambutan 100 tahun Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan di suasana yang penuh berbahagia ini. Ampun Tuanku, meneruskan acara pembentangan kertas kerja yang ketiga yang berjudul Pertemuan Pemikiran Islam dan Barat dalam menghadapi cabaran masa depan ummah. Patik mohon limpah ampun perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk mempersilakan Yang Amat Bahagia Datuk Nik Mustafa bin Nik Hassan selaku moderator dan pembentangan kertas kerja oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Afifi Al-Kifli. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Muhammad Kelima dan Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Kelantan. Tuanku, patik mohon berkenan Tuanku untuk mengendalikan majlis ini selaku moderator. Yang dikasihi Tuan Pengacara Majlis, Yang Bahagia Datuk Haji Kamaruddin bin Muhammad Zain, Sahibul Samahah Datuk Mufti selaku merangkap pengurusi Jawatankuasa Diskusi Intelektual Islam, Dave Yang Kehormat Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, Dave, dan para peserta yang dihormati sekalian.
Setahu saya, pemikiran Barat diasaskan pada ideologi sekular. Justru itu, ia mempunyai falsafah dan tasawuf ataupun pandangan alam ataupun worldview yang sangat berbeza dengan Islam. Ideologi sekular dengan tegas menolak kepada panduan ilahi. Islam berpandangan bahawa mengingkari petunjuk Allah Subhanahu wa taala merupakan satu amalan yang zalim terhadap kefahaman, understanding, kebijaksanaan intelijen dan kebajikan welfare manusia. Ideologi sekular mengemukakan dua pendekatan kepada penyusunan tamadun manusia, iaitu sistem liberal demokrasi dan sistem komunisme. Bagi kedua-dua pendekatan tersebut, faktor kemajuan ekonomi adalah asas kepada pembinaan peradaban manusia. Untuk akhir ini, kita sedang menyaksi di mana tamadun Barat yang dibina di atas ideologi sekular sekarang berada di ambang kehancuran. Sebagai seorang ahli ekonomi, saya cukup takut dengan apa yang berlaku di dunia sekarang ini. Besok negara Greece akan mengadakan pilihan raya. Sebelum ini pilihan raya tidak boleh menentukan parti yang mana yang boleh mempelopori negara Greece. Ini disebabkan oleh keadaan ekonomi yang sangat menakutkan. Semalam dalam BBC menyatakan 50% daripada anak muda-mudi tidak bekerja di Greece. Sebelum ini kita dah di Ireland, Portugal, Spain akan menghadapi masalah yang tenat di mana ia memerlukan 500 bilion euro, dan Itali dan seterusnya negara-negara Eropah yang lain. Ini sangat membahayakan kepada kesejahteraan dan kestabilan masyarakat. Dan begitu juga negara Amerika, bukan lagi sebuah negara yang begitu kuat. Dan kita dengar pada pagi ini Profesor Tan Sri Dr. Kamal Hassan menceritakan masalah bagaimana seriusnya masalah yang dihadapi oleh dunia Barat sama ada Amerika, di mana beban hutang terlalu besar, lebih pada 50 trilion US dollar, bukan hanya sektor awam, kedua sektor awan dan swasta. Dan sedikit kebaikan pertumbuhan yang dicapai oleh negara ekonomi Amerika, tetapi jumlah kemiskinan, pengangguran, perbezaan antara yang berada yang tidak berada cukup membimbangkan. Mengapa ini semuanya berlaku? Inilah sebabnya kita perlu memahami daripada asas punca kepada masalah itu hanya boleh kita fahami melalui falsafah sistem ideologi itu. Tidak memadai dengan kita hanya melihat kepada petanda-petanda, the symptom, but not the sources that contribute, yang menyumbang kepada permasalahan. Walhal ideologi sekular menyatakan asas kekuatan ekonomi dan seterusnya sistem kapitalis dikemukakan dan juga sistem komunisme dikemukakan sebagai pendekatan kepada penyusunan ekonomi. Malangnya kedua-duanya, kerana asas falsafah itu tidak sesuai dengan tabi'i dan fitrah kemanusiaan. Justru itu ia menimpa, sudah pasti akan menghadapi masalah. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dengan maksud Alif Lam Ra. Inilah kitab Al-Quran, kami turunkan dia kepadamu wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruh dari gelita kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka. Kerana Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Justru itu, melalui panduan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, satu kerangka pendekatan dengan bersandarkan prinsip kebenaran, keadilan dan kasih sayang di kalangan umat manusia dapat dikemukakan sebagai asas dalam menyusun individu dan masyarakat sehingga wujudnya sebuah peradaban manusia yang mulia yang dikatakan baldatun tayyibatun rabbur ghafur, masyarakat yang dapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbezaan asas falsafah di antara Islam dan Barat, sudah pasti pertembungan pemikiran akan lebih dominan. Jika seolah-olahnya adanya pertemuan pemikiran, ia sudah pasti berbentuk superficial dan tidak mungkin bersifat hakikat. Untuk membicarakan mauduk pertemuan pemikiran Islam dan Barat dalam menghadapi cabaran masa depan ummah, pada pagi ini pihak penganjur telah menjemput Yang Bahagia Datuk Dr. Muhammad Afifi Al-Akiti, Fellow Pusat Pengajian Islam University Oxford, United Kingdom,
Kebetulan pada Ogos 1989 hingga Mei 1990, saya juga pernah menyandang sebagai fellow pelawat di Oxford Center for Islamic Study, University Oxford, United Kingdom. Gandingan saya dengan Datuk Dr. Afifi pada pagi ini mungkin disebabkan saya pernah bertugas di University Oxford satu ketika dahulu. Datuk Dr. Afifi merupakan cendekiawan Melayu di University Oxford dan serba berkebolehan dalam pelbagai bidang keilmuan. Beliau dikurniakan gelaran orang kaya-kaya, Imam Paduka Tuan sebagai orang besar 8 Perak dan dilantik ahli seumur hidup Dewan Negara Perak pada tahun ini. Walaupun kampung halamannya di Malaysia, beliau kini berkhidmat sebagai fellow Pusat Pengajian Islam Oxford dan pensyarah pengajian Islam di Fakulti Teologi, Fakulti Tetua Universiti Oxford. Semenjak tahun 2010, beliau termasuk dalam senarai tahunan 500 orang Islam yang paling berpengaruh di dunia. Beliau mencipta sejarah apabila menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik mengajar di universiti termasyhur di dunia. Meskipun beliau mahir dalam budaya akademik Islam dan Barat sehingga memperolehi ijazah Doktor Falsafah PhD dari Universiti Oxford, beliau asalnya dibimbing oleh para alim ulama pondok dari Asia Tenggara dan Timur Tengah, lantas memiliki ijazah bersanad dalam ilmu tradisi Islam, khususnya akidah ahli sunnah wal jamaah dan fiqh mazhab syafi'i. Bidang kepakaran akademi beliau ialah teologi dan falsafah Islam, teologi Kristian dan sejarah sains dalam tamadun Islam. Sebagai satu-satunya sarjana Oxford dari Malaysia, Datuk Afifi telah menghasilkan beberapa penulisan yang diiktiraf di arena antarabangsa, termasuklah beberapa dokumentari BBC Space Science and Islam yang disiarkan di saluran Astro History baru-baru ini. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Datuk Dr. Afifi menyampaikan pembentangan kertas beliau. Terima kasih pengurusi majlis. Kertas hamba dalam akal fikiran insya-Allah menurut Tan Sri Akliyah Ulil Absar insya-Allah. Amin. Ampun tuanku beri-beri ampun. Sembah Patik mohon diampun, Patik mohon izin untuk memulakan bicara selaku orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan Perak Darul Ridwan, berbicara di sini negeri Kelantan Darul Naim. Menjunjung kasih tuanku. Patik membawa menjunjung salam-salam duli-duli tuanku dari negeri Perak Darul Ridwan, tuanku Sultan dan tuanku Raja Muda, menjunjung salam-salam duli-duli tuanku untuk menyembah salam pada tuanku Sultan pada hari ini. Menjunjung kasih tuanku, ampun tuanku. Ke bawah duli yang maha mulia Sultan negeri Kelantan Darul Naim, Sultan Muhammad kelima, dan yang teramat mulia Tengku Mahkota Kelantan dan Samahatul Syekh Mufti Diari Kelantan, wa hadirin wa hadirat sekalian, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa bi sanadil bil muttasil bi masyaikhina lil imam al mutkin Abil Maali Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini Al-Mulakabi Imam Al-Haramain, anahu qal mimman awsana li hadhihi al-ummah dakaun wa hirsun wa iftikarun wa ghurbatun wal talqinu ustadin wa tulu zamani, atau kama qal fi hadhihi riwayah. Terlebih dahulu Patik memohon ampun tuanku, beri-beri ampun kerana bahasa Melayu Patik ni dah karap berbenar. Maklumlah Patik dah merantau lebih dari 20 tahun daripada Malaysia, alhamdulillah, dan lagu ni Patik masih lagi di perantauan. Jadi kalau ada apa-apa kekurangan dalam bahasa Patik, kalau Patik tak dapat berbahasa gecek ataupun semalam masya-Allah Patik dapat berguru sikit dengan Samahatul Syekh Mufti yang mengatakan sebenarnya bahasa gecek Kelantan ni 50% daripada bahasa Arab, macam royat, daripada sebenarnya bahasa Arab riwayat. Subhanallah. Tapi 50% yang lain daripada bahasa Inggeris. Sayangnya saya tak dapat nak
kalau boleh bertutur dalam bahasa Inggeris pada pagi ini untuk insya-Allah saya dapat praktis lebih bahasa Melayu kita. Tapi bahasa Inggerisnya market orang di sini guna, bukan pasar. Subhanallahal azim. Jadi ampun tuanku, beribu-ribu ampun kalau ada apa-apa kekurangan dari segi batik. Dan pada hadirin dan hadirat sekalian, saya mohon maaf kalau ada apa kekurangan pada hari ini insya-Allah. Hadirin wa hadirat sekalian, tajuk yang diberi untuk saya bentangkan pada hari ini ialah pertemuan pemikiran Islam dan pemikiran Barat dalam menghadapi cabaran umat Islam sekarang atau di masa hadapan. Jadi saya fikirkan kalau kita mahu fikirkan apa pemikiran Islam di sini yang boleh kita gunakan untuk menghadapi cabaran umat Islam. Saya fikir kita boleh manfaatkan daripada wasiat Imam Agung kita, Imam Juwaini, guru pada Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dan saya akan menunjukkan yang sebenarnya wasiat Imam Juwaini inilah yang sebenarnya adalah antara secret of our success untuk umat Islam pada zaman dulu kala, di mana banyak yang ciri-ciri yang dia ingatkan kita, wasiatkan kita yang kita sudah lupa pada hari ini. Dan saya akan tunjukkan juga yang sebenarnya ciri-ciri dan secret of our success yang diwasiatkan oleh Imam Juwaini ini, yang dieksportkan ke negeri Barat, sampaikan dia boleh jadi tersemadi dalam pemikiran Barat juga, yang membuatkan mereka kuat dari segi minda philosophically supaya dapat bersaing dengan umat Islam. Jadi kita harus ingat di sini hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, sesuatu yang saya ingatkan pada anak murid saya pada tahun ini, anak-anak murid saya yang tahun pertama di universiti. Kalau sejarah Islam ni dia terbalik sikit dengan sejarah Barat. Dalam sejarah Islam kita ada period of our enlightenment, kita punya zaman kegemilangan kita, our golden age datang aware. Ini mengikut memang sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman dia adalah zaman yang paling masya-Allah berkat dan zaman yang dekat dengan dia. Daripada sabda baginda Rasulullah itu kita sudah nampak hikmahnya, di mana dalam sejarah kita ada kita punya zaman kegemilangan. Jadi sekarang ni arguably kita sekarang dalam mungkin zaman kegelapan kita. Yang ini terbalik kod cara sejarah di negeri Barat develop. Mereka start dengan zaman apa yang mereka panggil the dark ages, zaman kegelapan mereka. But only after dia jumpa Islam dari segi bukan agama tetapi dari segi apa yang Imam Juwaini wasiatkan, yang mereka dapat take over kita. Jadi mereka dapat lepas daripada zaman kegelapan enlightenment dan zaman kegemilangan mereka. Jadi hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, apakah wasiat yang Imam Juwaini tinggalkan pada kita yang kita mungkin sudah lupakan? Dia tinggalkan kita masa zaman dia, subhanallahal-azim, tak macam zaman sekarang. Kalau kita nak beli buku Secret to Success for example, you can be successful, kita boleh jadi dapat berjaya dalam hidup kalau kita mempunyai dan berpegang teguh pada 6 prinsip ini. Ini Imam Juwaini ajarkan pada kita. Sampaikan sekarang ni, kalau di pondok-pondok, terutama sekali di Kelantan, di negeri Darul Naim ini, memang Tok Guru mengajarkan 6 ciri-ciri yang mungkin ada orang tak tahu, yang ini datangnya daripada Imam Juwaini contohnya dalam riwayat ini. Zakaun, prinsip pertama. Kena ada akal geliga ataupun akal berhikmah, ataupun seperti Tan Sri Kamal Masya Allah yang kita dapat manfaatkan daripada diskusi Tan Sri tadi, akliyah ulil absar, yang kita ada quick mind, yang kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi akal. Jadi apa maksud Imam Juwaini bila dia wasiatkan pada kita, yang kita ciri pertama yang kita kena ada untuk berpegang teguh kalau nak successful, untuk melalui cabaran-cabaran dalam hidup, ialah kita kena ada akal. Kita semua yang ada di sini di pagi ini, Masya Allah, sudah memang ada akal. Apa maksud dia? Maksud dia di sini adalah bila kita sudah dianugerahkan akal, jangan kita abuse,
Jangan kita rosakkan, jangan kita bazirkan dengan apa yang kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun kalau kita sudah dilahirkan dengan akal salim, alhamdulillah, taklah bak kata Piramli orang yang dia bodoh. Orang yang dilahirkan cacat contohnya. Kita yang alhamdulillah kalau dilahirkan dengan akal salim pun, kalau kita duk memanjang buang masa dengan main PlayStation contohnya, akal yang sebegitu rupa kalau dah 3-4 hari duk main computer game, boleh jadi buntu juga akal kita. Jadi zakaun, wasiat pertama Imam Juwaini ini adalah penting. Tetapi ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak ada kontrol over, sama ada bila kita dilahirkan berakal ataupun dilahirkan tidak berakal. Tetapi bila kita yang sudah dilahirkan dengan ada akal ini, moga-moga kita dapat gunakanlah tenaga dan taufik yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga akal salim kita. Sebab itunya pintu kejayaan. Ciri yang kedua yang Imam Juwaini ingatkan kita ialah hirsun. Nah, hirsun ni kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggeris, maksud dia zeal. Zeal ni kalau tak jaga, kadang-kadang kalau dalam bahasa Inggeris boleh sampai ke maksud zeal jadi zealot, orang yang terlebih, keterlaluan. Tetapi maksud hirsun yang dimaksudkan oleh Imam Juwaini di sini ialah, kalau dalam bahasa Melayu kita, kesungguh-sungguhan yang kita patut ada. Zeal for knowledge, zeal for success. Yang kita bila berbuat sesuatu itu, kita mesti buat sesuatu dengan kesungguh-sungguhan. Di sini hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, saya ingin nak buat analisis sikit tentang apa ulama-ulama kita keluarkan satu kaedah terkenal, al-muta'alliqu yushrafu bi syarafil muta'allam. Nama yang diberikan pada sesuatu itu selalunya akan balik-balik kepada hakikat dan makna yang sebenar yang mungkin ada pada nama itu. Mungkin walaupun kalau kita tidak sedar akan makna sebenar istilah atau nama itu. Jadi contohnya, inilah sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan supaya bila kita nak namakan anak-anak kita, kita namakan anak-anak kita dengan nama-nama yang molek-molek. Bukankah begitu? Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum fa ahsinu asma'akum. Kamu akan dipanggil pada hari kiamat kelak dengan nama-namamu. Jadi cantikkanlah nama-namamu. Itulah sebabnya ibu bapa kita tidak namakan ataupun tidak elok untuk namakan anak-anak kita dengan nama seperti Ali Setan contohnya. Takut nama orang seorang Ali Setan nanti jadi perangai macam syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak namakan anak-anak kita dengan nama Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. La'natullah alaih. Sebab kita takutkan nanti ciri-ciri yang ada mungkin pada nama itu terpias balik pada diri itu sendiri. Ini antara makna kalam ulama, kaedah ulama, al-muta'alliqu yushrafu bi syarafil muta'allam. Dan di sini saya nak tunjukkan, nak demonstratekan bagaimana boleh ada pertemuan, contohnya dunia Islam dan dunia Barat. Ataupun kalau kita fikirkan dan dunia Barat di sini, bahasa Inggeris contohnya dan bahasa Melayu. Sebagai contoh, kita ambil bahasa dalam yang kita gunakan dalam bahasa Melayu, biadab contohnya. Biadab dalam bahasa Melayu maknanya orang yang tak ada adab, orang yang tak ada manners. Datang daripada apa yang speaker pertama kita pada pagi ini, Dr. Ustaz Uthman Muhammadi, antara perkara yang dia katakan tadi tentang peradaban contohnya, orang yang tak ada culture. Itu maksud sebenarnya orang yang tak ada adab. Bila orang yang tak ada education, orang tak ada pendidikan itu, bila dia sudah tidak ada pendidikan, itulah sebab nanti dia tak ada adab. Dia not a cultured person. Itu asal makna bahasa adab, makna adab dalam bahasa Arab. Dan biadab dalam bahasa Melayu kita ini, etimologi dia, asal-usul kalam kalimat ini datangnya daripada bahasa Arab yang boleh daripada kalimat biduni adab, tanpa adab, atau bighairi adab, seseorang yang tak ada adab. Yang selepas itu datang
ke bahasa Farsi, Urdu dan Melayu jadi biadab. Jadi semua maksud ni maknanya orang yang tak ada adab. Sebab orang ni tak ada education, orang ni tidak ada ilmu. Tapi ilmu bukan di sini bermakna orang yang ada ilmu tapi dia cuma hanya ada ilmu teori saja. Tapi orang yang tidak beramal dengan ilmu yang dia ada. Jadi lebih-lebih lagi kalau orang itu seorang yang ulama, seperti kalau orang panggil saya ulama contohnya, kalau dia tidak mengamalkan ilmu dia, yang ini biadab lah. Orang yang tak cakap, tak serupa bikin contohnya. Jadi bukannya maksud biadab cuma orang mencarut saja contohnya. Tapi orang yang ada ilmu tapi tak amalkan ilmunya. Jadi dalam bahasa Melayu, bahasa Islam, dalam bahasa dunia Islam, bahasa Arab, bahasa Farsi, bahasa Urdu dan bahasa Melayu, kita gunakan bahasa biduni adab ni dengan makna orang yang tak ada adab. Tetapi sekarang Islam sudah sampai ke negeri barat dan sudah menetap di negeri barat dan tidak akan nak dihilangkan insya-Allah daripada di negeri barat. Jadi kalau orang yang tidak tahu bahasa Arab ni, kalau di negeri barat, di tempat saya di Oxford contohnya, Masya Allah, Madinah Oxford dan University Oxford adalah pondok lama, madrasah lama Tuanku Sultan. Alhamdulillah, berkat. Nah, kalau di Oxford tu, kalau orang tak tahu bahasa Arab, kita nak suruh dia orang imla, diktatkan biadab dalam bahasa Inggeris. Buka Oxford English Dictionary, tak ada biadab. Jadi kita nak tulis dalam bahasa Inggeris, bagaimana nak tulis dalam bahasa Inggeris? Biadab, eja tu, dictate, biadab. Jadi kalau orang putih tu B, eja, E, B, ni B. Langkah, adab, A, D, A, B. B, langkah adab. B bermakna kun, jadilah. Fi'il amar, imperatif, jadilah kamu dengan adab. Jadi di sini hadirin wa hadirat sekalian, ada pertemuan di antara dunia Islam dan dunia barat dalam bahasa cuma adab saja. Sekarang Islam sudah ada di negeri barat. Jadi bila kita nak ajar orang kat sana, kalau dia orang tak ada adab, kata ini biadab. Jadi untuk dengar ke telinga orang putih ni, bila dengar biadab, untuk mereka maksudnya bukan maksudnya negatif orang yang tak ada adab. Maksudnya fi'il amar, yakni kata kerja. Adalah adab. Jadikanlah kamu beradab. Subhanallahal azim. Di sini sudah ada satu yang menakjubkan, yang Allah Subhanahu wa taala sudah rancangkan, yang kita tidak nampak. Al insanu yudabbiru wallahu yuqaddiru. Kita cuma merancang tetapi Tuhan yang menentukannya. Adakah kita boleh sangkakan yang sebenarnya boleh satu hari orang putih boleh jadi masuk Islam, dan boleh pula molek sangat dalam bahasa orang putih, bahasa Inggeris tu, bahasa England, biadab boleh ada makna yang sungguh molek. Maknanya adalah adab, beradablah, itu maksudnya. Masya Allah dalam bahasa Inggeris. Jadi insya Allah sekarang kalau warga Kelantan pergi ke England, jumpa orang di sana, slowly dengan dakwah saya di sana nak cakap ini maksud biadab, moga-moga mereka insya Allah dapat fahamkan dari segi mana yang kita fahamkan di situ. Di sininya contoh pertemuan di situ. Tapi kenapa saya bawakan perkara ini? Ini disebabkan bangsa kita bangsa Melayu, nama bangsa kita bangsa Melayu ni, ada ulama yang mengatakan, ada ahli bahasa yang mengatakan yang bangsa Melayu contohnya kalau kita pergi ke England dan orang England tak pernah tahu, tak pernah nampak orang Melayu, lagi sekali kita suruh dia orang buat imla, tuliskan these are the Malays, ini English, these are the Malays, ini adalah kaum Melayu. Kalau dia disuruh imlakan, dan kalau mereka tak pernah dengar Melayu, Malays, mereka akan ejakan Melayu macam mana? Malays. Nak imlak dalam bahasa Inggeris, imlak hadhil jumlah, imlaklah ayat ini, these are the Malays. These are the Malays, dah tahu eja, Malays, M A L, Malays, bukan and then A dia tak eja Y S, pasal dia tak pernah nampak bangsa Melayu. M A L A dia eja I S E. Ini saja perkataan yang dia tahu dalam bahasa Inggeris, Malays. Bermakna kalau dalam bahasa orang putih, bahasa England sana nun, Malays makna dia malas. So, jadi di sini hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, Imam Juwaini punya wasiat untuk kita untuk berhirsun, untuk bersungguh-sungguh itu, untuk tidak malas
untuk bangsa kita lebih penting untuk kita tekankan untuk kaum-kaum kita, untuk warga-warga kita, untuk orang-orang kita, kaum bangsa kita. Sebab kita, we have to learn to rise above our name. In case kalau memang betul al-muta'alliqu yushrafu bi musyarrafil muta'allaq. Kalau memang betul nama tempiasan melis ni, kalau orang putih fikir melis ni malas, kalau ada tempiasan takut nanti malas jatuh pada kita, kita kena tanzihkan, kita kena rise above nama yang kalau mungkin ada malas. Subhanallahazim. Jadi secret to our success untuk menghadapi cabaran nombor 2 yang Imam Juwaini wasiatkan untuk kita, yang dicuri oleh orang barat ialah tak boleh malas. Tak boleh malas. Kita kena bersungguh-sungguh. Kita kena belajar erti dan makna korban, pengorbanan. Tanpa pengorbanan kita tidak akan dapat berada di mana kita mahu berada. Must work hard. There is no substitute for working hard. Tidak ada badal untuk orang yang bekerja bersungguh-sungguh. Alhamdulillah. Ciri yang ketiga, prinsip yang ketiga, secret of success. Secret untuk kita menghadapi cabaran mengikut Imam Juwaini, menunjukkan, mewakili pemikiran Islam di sini. Dia katakan iftikarun. So tadi kita ada zakaun, akal bijaksana. Hirsun, bersungguh-sungguh. Nombor 3, iftikarun, cantik sungguh bahasa Arab iftikar ni. Sebab maksud dia ialah fakir. Jadi budak-budak pondok kita kalau mengaji, semua orang belajar ni, syarat nombor 3 kalau nak jadi student yang bagus, syarat 3 kalau nak jadi sukses dalam dunia ni sebenarnya kena iftikar. Maknanya kena fakir. Kena jadi fakir. Aku dah fulfill this condition. Saya memang datang dari keluarga miskin dah, memang saya dah fakir miskin, jadi alhamdulillah ini syarat yang sudah ditemui. Tak payah work anymore. Orang yang belajar tak ada berguru, kalau orang yang belajar tak ada berguru begitu, nanti mungkin kalau belajar dari buku saja, syarat nombor 3 kena fakir, kena miskin contohnya. Dia fikir nanti, dia dah cukup syarat. Tak betul lah tu. Kalau fikir di sini yang fakirnya miskin duit. So maksud iftikar di sini ialah yang fakirnya di sini, maksud miskin di sini bukan duit tetapi ilmu. Dan bukan saja itu, sebenarnya hal kita sebagai insan, iaitu kita ni manusia yang serba banyak kekurangan. Itu sebab kalam ulama al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Kita ni sebagai manusia memang buat salah selalu dan selalu lupa. Jadi maksud nombor 3 ni bukannya nak jadi orang miskin tak ada duit, tetapi tahu tempat kita, makam kita di dunia ini, yang kita ada batasan kita. Ini maksudnya. Dan di sini kalau saya nak connectkan dengan apa yang one of the speakers said earlier about postmodernism punya falsafah. Quite right, the difference between that falsafah dengan falsafah Islam kita, di mana mereka boleh percaya yang indeed knowledge is power, ilmu itu adalah memang kuasa. Kita sebagai orang Islam bukan lihatkan ilmu itu hanya sebagai kuasa, malah bukan sebagai kuasa, tetapi bila kita ada kuasa, kita ada tanggungjawab. Knowledge is not only power, knowledge is responsibility. Jadi lebih banyak ilmu yang kita dapat, lebih banyak ilmu yang kita ada, lebih tunduk sepatutnya, seperti Tan Sri Kamal mengingatkan kita tadi. Lebih tunduknya kepala kita sepatutnya. Ikutlah sunnah, ikutlah resam padi, ikutlah sunnah padi. Bak kata orang-orang tua kita, ikutlah resam padi, lebih tunduk, lebih berisi. Ikutlah the sunnah of the padi. That's how I teach the English. Ikutlah the sunnah of the padi. Bila dia lebih berisi, lebih dia bertunduk. Jangan ikut sunnah lalang. Jangan ikut resam lalang. Dia ringan langsung berhayun begini. Kalau you jalan ikut tak ada pakai stocking, luka nanti. Lalang tu. Jangan jadi angkuh. Inilah bezanya nanti kalau orang yang ada dalam ulama kita yang selalu mengingatkan bezanya orang yang jahil murakkabi, orang yang ada jahal murakkab dengan jahal basit. Orang yang tahu dia tak tahu, orang yang tahu dia tak tahu tu orang yang jahal basit. Macam banyak daripada keluarga kita, orang tua-tua kita, kalau dia tak tahu dia cakap dia tak tahu. Apa jawapan itu, tak tahu.
Tapi ada orang yang sekarang lebih banyak lagi yang kalau walaupun dia tidak tahu, ni jahal murakab. Dia ingat dia tahu. So dia yang terus pertama yang menjawab. Tapi jawapan dia of course salah. Ni bahayanya jahal murakab over jahal basit. Itu sebabnya Imam Mujtahid, Imam Malik, guru pada Imam Agung kita Imam Syafi'i, bila ditanya 40 soalan pun cuma 4-6 aja dia jawab. 36 la adri, dia kata saya tidak tahu. Jadi kalau tak tahu, kita carikan orang yang tahu. Pergi pada ahli yang tahu, mungkin dapat jawab soalan pada itu. Jadi yang ini hadirin wa hadirat sekalian, ciri yang ketiga yang diwasiatkan oleh Imam Juwaini, insya-Allah untuk orang bangsa kita, bangsa Melayu, senang insya-Allah nak diikuti. Sebab daripada experience saya, pengalaman saya mengembara, berihlah di perantauan ni, nampaknya masya-Allah orang daripada Nusantara kalau nak tick the box nombor 3, insya-Allah senang lagi daripada banyak orang Islam lain. Yang kita ni susah tick the box nombor 2 tu, bersungguh-sungguh tu, tak mau jadi malas. Tapi kita janganlah lupa diri. Ini maksud iftikar. Kita kena tahu batasan kita, batasan diri kita, batasan ilmu kita, batasan kita sendiri di dalam dunia ini. Tahu makam-makam kita, tempat kita. Syarat keempat, ciri yang keempat, ghurbatun. Ghurbatun kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, a foreign land. Di perantauan maksud dia kalau dalam bahasa Melayu. Dan sebenarnya Imam Syafi'i, Imam Agung kita memang sudah keluarkan pantun ini dari mula. Dan dalam riwayat Imam Syafi'i, ghurbatun ni sebenarnya bulghatun. Jadi Imam Juwaini mensyarahkan apa yang Imam Syafi'i sebenarnya keluarkan dulu. Bulghah sampai. Maksud di sini Imam Juwaini nak utarakan ialah kita kena belajar keluar kampung. Itu maksud dia nak keluarkan. Apa maksud nak belajar keluar kampung di perantauan? Untuk orang Kelantan maknanya dah bukan saja duduk di Pasir Mas saja. Kalau kita dilahirkan di Pasir Mas, pergi sekolah rendah Pasir Mas, alhamdulillah. Sekolah menengah Pasir Mas, alhamdulillah. Tapi mungkin kerjalah di Kota Baru. Macam tu. Dapatlah pengalaman baru, alhamdulillah. Tapi kalau daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, lepas tu sampailah ke ada universiti di Pasir Mas ke? Ada universiti ke Pasir Mas? Ada. Okey. Semua sampai PhD habis kat Pasir Mas saja. Alhamdulillah bagus itu. Tapi yang itu cuma di sana sajalah. Maksud je di sini Imam Juwaini mengingatkan kita ialah kita kena learn to keluar kampung supaya kita dapat go outside of our comfort zone. Ini maksud dia. Yang kita sepatutnya berani berinovasi. Ini maksudnya di sini. Supaya kita bila kita keluar kampung ni, dua perkara yang kita dapat, yang diingatkan oleh ulama kita. Satu, kita akan dapat khibrah, pengalaman. Jadi bila kita keluar negara tu, baru kita nampak, oh orang Islam lain boleh sembahyang cara lain juga. Subhanallah lazim. Mereka pun ahli sunnah wal jamaah juga, tapi bermazhab mungkin Hanafi, Maliki atau Hambali contohnya. Tapi mereka pun betul juga, alhamdulillah. Tu contoh. Bila kita sampai Kuala Lumpur baru realize, mereka gadget style lain lah. Tak ke Perak contohnya. Ini pengalaman memang penting, very important. So Imam Juwaini mengingatkan kita that bila kita nak get successful, we must have the mentality to keluar kampung. Maknanya kalau kita tak keluar Pasir Mas pun, kalau kita masih di Pasir Mas pun, selagi minda tu keluar kampung tak apa. Yes, that transformasi minda itu, that akal kita, that kita punya wawasan tu memang open to new ideas. Itu satu yang kita dapat bila kita keluar kampung. Yang dua yang kita dapat ialah kita belajar jadi istiqlal, belajar berdikari, belajar to do things ourselves. Masya Allah. Itu sebabnya bila kita keluar kampung itu, kita dah tak duduk lagi rumah mak, tak duduk lagi rumah keluarga. Kita kena masak sendiri. Baru kita sedar, subhanallah, punyalah susah nak sediakan makanan ni sebenarnya datang daripada ni, dari situ, dari sini, dari situ. Jadi kita learn to be more appreciative. Kita belajar untuk daripada ni iktibar untuk jangan takabur dan jangan kufur nikmat. Alhamdulillah. So ghurbah, a foreign land, keluar kampung is important. Jangan jadi katak bawah tempurung. Ini wasiat Imam Juwaini. Dari segi apa yang kita nak buat dalam dunia ini pun,
Dari segi untuk menimba ilmu ke, atau dari segi untuk mencari duit ke, atau dari segi untuk mencipta perkara baru dalam teknologi mana ke, Masya Allah, kita kena ada that mentality of jangan takut keluar kampung otak kita. Itu syarat atau ciri-ciri wasiat Imam Juwaini yang keempat. Wasiatnya yang kelima, hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, talqinu ustazin, atau dalam riwayat lain irsyadu ustazin. Ya, dari riwayat lain Imam Syafi'i bin riwayat irsyadu ustazin. Talqinu ustazin, the instruction of a good teacher. Dapat talqin ustaz itu. Talqin ni hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah bukan bermakna talqin di kubur saja. Of course, kita dalam mazhab Syafi'i memang bertalqin di kubur, alhamdulillah, buat tahlil. Tapi talqin ni ambil dari makna asal Arab, bermakna ada pengajaran dari guru yang betul itu. Irsyadu ustazin. Ataupun dalam riwayat lain dalam bahasa Arab, sohbatu ustazin, lagi cantik. Sohbatu ustazin, dapat kawan dengan guru seorang itu. Seperti kawannya seorang syekh dengan murid contohnya. Seperti kawannya seorang saya ini suka tengok cerita apa kungfu Chinese martial arts tu. So ada Sifu dengan anak murid dia, the drunken master dengan anak murid dia. Ini tradisi Masya Allah yang kita nampak dalam agama kita Islam, dan juga dalam adat-adat dan culture orang lain juga. Di mana di Oxford contohnya, ini universiti terkemuka di dunia. Tetapi kenapa dia jadi terkemuka dan termasyhur di dunia? Sebabnya sampai lagu ni Kelantan, okey. Sampai la ni masih lagi di Oxford tu, kalau you nak mengaji kena ada syekh. Kena ada syekh yang jadi syekh murabbi, syekh what we call moral tutor. Jadi saya fellow of Worcester College, saya moral tutor banyaklah, ada 2-3 anak murid. Tetapi bila saya bagi tutorial saya mengajar itu bukan dengan 100 orang atau 50 orang atau 20 orang, satu persatu. Talaki. Ni kalau ini ulama kita ini mengaji dengan macam mengaji pondok. Memang pondok pun. Saya datang daripada background mengaji talaki dengan ulama, dengan tok guru kita, alhamdulillah. Dan ini adalah masya-Allah negeri tok guru, masya-Allah, di Malaysia. We are so bangga. I'm so proud dan dapat berbesar hati dapat datang ke sini atas undangan untuk meraihkan the birthday, tarikh wiladah, masya-Allah. Oh, sanah wiladah after 100 tahun, the birthday of the Majlis Agama Islam Kelantan. 100 tahun genap, masya-Allah, tahun ini. Masya-Allah, the oldest aqdamu majalisi syu'uni diniyah fi hadzal balad. Majlis agama Islam paling tertua di negara ini. Masya Allah. Warga Kelantan sepatutnya bangga akan hal itu. Dan tolong Masya Allah majlis dan tuanku, duli-duli tuanku dan tuanku Sultan untuk kukuhkan institusi agama kita di negeri ini dan institusi Kesultanan Melayu kita di negeri ini, alhamdulillah. Jadi kalau di Oxford tu contohnya itu dia tradisi dia. Syekh dan murid. Drunken master dengan Sifu dengan anak murid dia. Ada sohbah al-ustazin. Ada relationship between hati ke hati itu yang kita ada dengan tok guru kita, Masya Allah. Ataupun kalau zaman yang muda-muda lagi ni, yang tengok cerita Star Wars nun, Jedi Master dengan Padawan. Itu jangan main-main. Ini secret of success. Kalau kita memang nak berjaya itu mesti ada relationship begitu. Bukan saja relationship seorang saja. Kalau seorang saja nak belajar ilmu contohnya, mengaji daripada buku saja, macam itulah. Buku itulah jadi guru kita. Bak kata Sultan Al-Ulama, one of the great scholars of our Syafi'i tradition, bak kata Sultan Al-Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam, sampaikan kalam dia ni sangat molek. Ada orang nisbatkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun. Man talaba al-ilma bi ghairi syekh fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang gali ilmu tanpa guru yang bertauliah, maka guru dia adalah syaitan. Makna syaitan itu ialah nafsu dia sendiri, diri dia sendiri itu. Talqinu ustazin au suhbatu ustazin au irsyadu ustazin.
teachers punya professors inspiration. Akhirnya hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, nombor 6, the final wasiat of Imam Juwaini to us, to the ummah of Islam, yang kita Masya Allah zaman dulu kala dapat manfaat, yang kita mesti lagi sekali cuba manfaatkan untuk jadi great, untuk melalui cabaran-cabaran kita ada dalam hidup kita tiap-tiap hari. Wasiat yang ke-6 dia adalah tulu zamani, umur yang panjang. Umur yang panjang. Subhanallah alazim. Macam mana nak umur yang panjang? Bab nombor 6 ni sama macam bab nombor 1. Tu syarah dia kalau tok guru kita yang pandai syarahkan. Sebab bab nombor 6 ni kita sebenarnya tak boleh control from the point of view that Allah Subhanahu Wa Taala dah takdirkan ajal kita nanti bila. Kita tak tahu bila kita nak mati. Macam mana boleh wasiat Imam Juwaini kata tulu zaman? Kena ada umur yang panjang. Bukan hak kita nak ada umur yang panjang. Hak Allah. Bukan hak kita, bukan hak manusia, hak Allah. Jadi di sini pentingnya kita jangan jadi literalis otak kita. Pentingnya kita jangan ambil wasiat ni secara literal. Kita sedarkan makam kita, iftikar tadi yang kita tahu yang umur kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi with whatever degree that we have control over our life, with whatever keupayaan yang kita ada untuk boleh panjangkan umur kita, dari segi mana kita tidak abusekan, kita tidak rosakkan badan kita, janganlah rosakkan badan kita. Cantik molek sungguh nasihat dan wasiat Imam Juwaini pada umat. Nombor 6 dia mencerminkan nombor 1 tadi. Sebab nombor 1 pun sama, tak boleh nak kontrol. Sama ada kita dilahirkan berakal, akliyah ulil absar, albab, ataupun bak kata Pirali dilahirkan tolol. Tapi bila kita tidak dilahirkan bak kata Pirali tolol, bila kita dilahirkan dengan aklun salimun, janganlah kita abusekan akal kita. Jadi nombor 1 dengan nombor 6 tu memang ada hikmah dia. Menunjukkan sebenarnya dalam wasiat ini, wasiat Imam Juwaini ini, bukan semua perkara kita boleh buat dalam tangan kita pun. Jadi certain things we have to learn to let go. Tetapi walaupun kita sudah tahu ada perkara yang kita mungkin tidak boleh ada full control untuk kontrol tu, kita mesti sedaya upaya dengan bersungguh-sungguh, hirsun tadi. Dengan sedaya upaya dengan bersungguh-sungguh cuba elakkan daripada membawa mudarat pada kita. Contohnya badan kita. Itulah. Jadi contohnya sekarang ni Euro 2012, alhamdulillah. Boleh, bagus. Saya pun kalau ada masa kadang-kadang cukup juga tengok bola. Jadi kalau World Cup tu memang very likely saya tahulah result sometimes. Sebab World Cup ni orang semua tahu World Cup football. Euro 12 ni mungkin kurang sikit sebab dia dekat Europe, Eropah saja. Jadi saya baru-baru ni yang England game yang semalam tu pun tak dapat tengok. Berita pun tak dengar lagi. Dia pun menang ke tak? Tak sure. Tapi kalau bila dah zaman World Cup tu, 2 minggu ke seminggu World Cup punya zaman, orang duk tengok bola. Kalau duk 2 minggu duk tengok bola, berkiamulan tengok bola 2 minggu betul-betul. Contohnya lepas tu pagi nak kena pergi kerja, macam main PlayStation tadilah. Untuk kalau dah seminggu duk main PlayStation, tak berhenti-henti main PlayStation, akal yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala, aklun salimun tu boleh jadi buntu. Samalah juga dengan badan kita kalau 2 minggu berkiamulan begini, menghadapkan bola saja. Saya bukan nak mengaramkan, saya pun tengok. That's not the point. The point is, dengan apa kadar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, anugerahkan kita dengan badan yang sihat itu, janganlah kita mudaratkan dia sewenang-wenangnya. Kita boleh mudaratkan dia untuk pengorbanan certain things, yes. Tetapi jangan all the time sampaikan kita hancurkan badan kita itu. Jadi hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, inilah yang diwasiatkan oleh kita, oleh Imam Juwaini kepada kita kalau kita nak melalui cabaran yang umat Islam menghadapi. Kenapa? You see, 6 ciri-ciri 6 ni yang membuatkan umat Islam di zaman Imam Juwaini dengan Imam Al-Ghazali sampaikan dipanggil oleh orang putih sekarang itu zaman kegemilangan Islam, the golden age of Islam. Sebab zaman itulah Masya Allah yang kita cipta ni, cipta tu, kita ada saintis yang juga ulama contohnya. Zaman itulah we were at the head of the world. Kenapa? Because of kita ni ada cara kita fikir, attitude
of life, attitude, cara kehidupan kita itu bercirikan seperti 6 ini sebenarnya. Ada orang Muslim itu yang 6 ni dia cukup syarat. Ada yang cuma 5, ada yang cuma 4, ada yang 3. Malah mungkin dalam sekarang ni ada yang cuma orang seorang, 1 saja kot. Ada akal saja, tapi lain semua dia summun bukmun umyum. Buta. Tuli. Subhanallahal-azim. Inilah yang falsafah yang ada 6 ni, yang Imam Juwaini tinggalkan kita, yang membuatkan bangsa kita, umat Islam kita berjaya pada satu zaman dulu. Sampaikan pada zaman itu, zaman kegelapan Eropah itu, mereka tak ada yang 6 ini. Jadi cerita dia nak tunjukkan pertemuan pemikiran Islam yang 6 ini dengan pemikiran Barat, bermulanya dengan seorang nama yang saya nak share dengan everybody here. Dengan semua orang khayalat ramai hadirin hadirat sekalian ni, tapi mungkin tak kenal lah, tapi alhamdulillah insya-Allah tuanku Tengku Mahkota kita insya-Allah akan tahu. Hello. Bernard of Chartres. Dia ni seorang ulama Kristian yang hidup pada zaman kurun ke-12. Ni lepas the time of Imam Juwaini. Dia wafat dia wafat tahun 1120. Imam Juwaini wafat umur 1076 macam tu, 74. Bernard of Chartres daripada Perancis. Dia punya tok guru, syekh dia daripada England, Adelard of Bath. Adelard of Bath ialah ulama Kristian dan cendekiawan Kristian zaman tu yang paling terkenal yang England produce. Nah, Adelard of Bath pergi ke negara Islam pada zaman Imam Juwaini, mengaji di Anatolia mulanya, di negara-negara Islam, termasuk Anatolia. Lepas tu dia pindah ke Andalusia, Spain, untuk mengaji dengan orang-orang Islam. Sampaikan dia balik-balik ke England, dia balik-balik ke England, dia bawakan falsafah ini. Dia bawakan falsafah yang diambil oleh, yang diwasiatkan oleh Imam Juwaini tadi. Jadi sekarang hari ini kita tahu there was this clear transmission of knowledge between Imam Juwaini to Bernard of Chartres melalui guru dia Adelard of Bath. Kenapa? Sebab Bernard of Chartres cakap dalam wasiat dia, dia kata inilah secret. Kalau nak jadi sehebat orang Islam, you kena ada 6 benda ni. Kita kena tukar minda kita, kena ada paradigm shift. Kita tak boleh lagi hidup sebegini rupa di Europe. Kita kena tukar cara kita. Kita kena ikut cara orang Islam. Dia kata apa? Ni wasiat aku, dia kata, wasiat guru aku Adelard of Bath. Tapi dia tak cakap lah ni dia belajar kat negeri Muslim dan semua tu. 6. Apa dia? Ini bahasa Latin lah. Tuanku Tengku Veldo, Masya Allah. Tengku Mahkota. Tengku. 6 syarat. 6 wasiat. Mens humilis, Studium Quarendi, Vita Quieta, Studium Tarenti, Paupertas Terra Aliena. Jadi hadirin wa hadirat rahimakumullah sekalian, kalau antum nak saya terjemahkan 6 tadi, look no further than wasiat Imam Juwaini tadi. Terjemahan dia itulah, zakaun wa hirsun wa iftikarun wa ghurbatun wa talqinu ustazin wa tulu zamani. Subhanallahal-azim. Di sini pertemuan pemikiran Islam dan Barat di situ. Mulanya di mana orang Barat boleh jadi hebat. Pertemuannya di situ. Jadi kita sebagai umat Islam janganlah lupa perkara yang membuatkan kita hebat pada satu hari dulu kala. Jadi kita insya-Allah moga-moga insaf, supaya ingatkan wasiat Imam Juwaini, yang kita jaga akal bijaksana kita supaya kita dapat mencerminkan apa yang Syekh Tan Sri Profesor Kamal Hasan tadi, aqliyah ulil albab, kita jagakan supaya kita dapat ada hirsun, kita bersungguh-sungguh, jangan malas. Kalau memang betul ada maksud meles dalam bahasa Inggeris itu mungkin makna malas, jangan kita malas. Kita lebih daripada umat
Islam yang lain kita lebih daripada orang untuk kita bersungguh-sungguh dalam apa kerja yang kita buat dengan itkan, dengan ihsan, ikut sabda, ikut sunnah Rasulullah SAW. Dan nombor 3, iftikar, yang kita kena tahu makam kita, tahu limitation kita, tahu batasan kita. Nombor 4, supaya kita ada, bukan jadi jago kampung, tapi ada mentaliti keluar kampung dalam otak kita, walaupun kalau kita tak keluar dari Pasir Mas, minda tu kita boleh travel. Nombor 5, yang kita kena tahu yang memang ada ilmu yang benar, ilmu yang hak, yang diturunkan oleh guru-guru kita, yang datang daripada Anbiya alaihimus salatu wassalam, daripada rasul-rasul kita, daripada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Right guidance. Dan akhirnya untuk jaga ada umur yang panjang. Di sinilah alhamdulillah hadhihi kifayah li ahli ilm, Datuk, and moga-moga insya-Allah kita dapat ambil iktibar daripada itu. Pertemuan yang kita dapat lihat di antara dunia Islam dan dunia Barat, daripada wasiat Imam Juwaini yang jadi wasiat anak murid Adilat of Bath, saintis Inggeris yang terkemuka, yang dia orang dapat only produce kurun ke-12. Kita dah produce saintis daripada kurun ke-8 lagi. Tapi kita must not like macam England punya team masa World Cup, the last World Cup, lose the eye of the ball. If you nak main, nak bola, nak dapat skor betul-betul, nak menang, you must not, macam orang putih kata, lose the eye of the ball. Kita kena make sure jangan hilangkan mata kita daripada bola itu. And at the moment we may have lost that ball, tapi kita kena regain balik that consciousness supaya kita dapat follow insya-Allah this wasiat. Aku la qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahim. Accurate time 45 minutes there exactly. Syukran. Terima kasih dan tahniah kepada Yang Bahagia Datuk Dr. Afifi di atas perbentangan beliau dan perbentangan dan pandangan beliau yang cukup menarik bagi saya. Beliau mengambil wasiat Imam Juwaini dan cuba mencari persamaan, pertemuan pemikiran Islam dan Barat dalam kita membina kekuatan umat Islam masa kini, insya-Allah. Oleh kerana masa kita agak lewat, kita ada 15 minit lagi untuk berinteraksi dengan Datuk Dr. Afifi. Dengan ini saya menjemput para peserta, kalau ada soalan ataupun pandangan, cuba ringkas dan beri nama untuk catatan. Segala makna dipersilakan. Ya. Ada lagi tangan yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ampun tuanku, Patik mohon berdiskusi di dalam majlis ini. Saya Datuk Sri Dr. Haji Ibrahim daripada Negeri Sembilan. Saya amat bangga dengan pembentangan Datuk tadi. Tetapi sebagai orang rakyat Malaysia yang ubun-ubun pun tak keras, tapi saya melihat keadaan yang ada pada situasi kita sekarang ini, Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz? Dalam tajuk yang dibentangkan ini, pertemuan pemikiran Islam, apa pemikiran yang kita bawa dalam pemerintahan sekarang ini? Apa pemikiran yang kita bawa ni? Adakah menjurus kepada ayat apa yang Ustaz bawa tadi? 1001 macam saya melihat. Minggu sudah saya membentangkan satu kata kerja. Saya masih ingat lagi, saya adalah orang yang bertanggungjawab bila kebuah duit tuanku bertitah dalam satu majlis. Saya adalah orangnya bila titah tuanku juga dipersoalkan. Apa nak jadi ni Ustaz? Menjurus ke arah Islam ke kita ni? Menjurus ke arah kebaikan ke kita ni? Cukup setakat itu. Nanti saya lebih beremosi lagi Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih Datuk Sri Ibrahim. Ada lagi soalan kita kumpul Datuk? Datuk. 1-2 lagi insya-Allah. Kita bagi 3 lah masa singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada pengurusi majlis dan Al-Fadil. Saya mengambil kesempatan untuk berinteraksi dengan orang yang sangat saya kagumi kerana mewakili para pemuda juga para intelektual Islam di Malaysia. Nama saya Ridwan bin Abdul Rahman. Soalan yang pertama yang saya ingin kemukakan ialah berkenaan dengan transfer ataupun penerjemahan ilmu-ilmu daripada Barat kepada Islam
kita telah membuatnya dengan cara yang ikhlas, dengan cara yang sempurna dan cara yang telus, di mana kita menerima mereka dengan nama-nama mereka, Ren Descartes ataupun Descartes dengan cogito ergo sum. Sebaliknya juga mereka yang bukan Islam, bila mereka menerima ulama-ulama atau intelektual Islam, mereka telah menukar nama mereka. Antaranya Ibn Sina ditukar nama kepada Avicenna, Ibn Rus, Averroes. Jadi dalam konteks kita ingin mengislamisasikan kembali nama-nama ini, apakah perlu kita terus menyebut nama-nama mereka dalam bahasa mereka, atau kita mengembalikan semula nama-nama ini kepada nama-nama asal yang masyhur di dalam kitab-kitab Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemikiran doktor berhubung suatu yang saya baca tentang mabadi' al-ashar, tentang perlunya suatu asas pendidikan yang dimulai dengan mabadi', dengan suatu permulaan yang baik. Jadi mungkin doktor telah mempunyai pandangan, apakah ia perlu dilalui dengan yang sistematik mungkin, ataupun bila melihat kepada pengalaman doktor sendiri, pengajian yang diikuti tidaklah terlalu sistematik. Belajar di pondok, di pesantren, seterusnya ke Timur Tengah, dan seterusnya mendapat suatu tempat yang baik. Jadi apakah pendidikan di Malaysia yang kadang-kadang pada pandangan saya mempunyai suatu skala, suatu tahap yang mesti diikuti? Sesiapa yang tidak mempunyai sijil SPM katanya, seolah-olah telah dimomokkan, tidak mampu untuk meraih gelar yang lebih baik. Jadi dengan demikian, adanya beberapa konsep yang pada pandangan saya agak menyalahi. Kerana saya tidak tahulah doktor mendapat atau tidak, tetapi dengan gaya demikian, para pemuda yang mempunyai impian yang tinggi telah didangkalkan ke intelektual mereka. Itu daripada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada lagi soalan terakhir? Ya, soalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Amir. Pertama kali sebelum apa-apa ingin saya ucapkan selamat datang daripada Oxford ke Newcastle di Kota Baru. Apa ni, saya pernah berkunjung ke rumah Sidi Afifi di Oxford suatu ketika dahulu. Cuma saya ingin bertanya, kalau saya lihat dari perkembangan Islam di UK khususnya sebelum kejadian 9/11 dan selepas 9/11. Sebelum 9/11 banyak program berunsur agama di BBC atau Channel 4, and then after selepas berlakunya 9/11 dan ada banyak percanggahan pendapat dan tanggapan buruk tentang Islam di UK, dan saya nak tahu setakat last beberapa tahun ni macam mana pandangan Barat terhadap Islam khususnya di Oxford sendiri. Sekian, Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Kita minta yang bahagia Datuk respon. I have what, 5 minutes? Yeah, InsyaAllah. Okay, very briefly then. Dah menggulung sekali lah. Menggulung saya. Okay, terima kasih. Right. Untuk soalan pertama tadi, tadi bukan soalan, so I will pass on to soalan yang kedua. Adakah patut kita gunakan nama, contohnya imam-imam kita yang lampau macam Imam Ibn Rushd, imam bermazhab Maliki contohnya, yang dipanggil Averroes dalam bahasa Latin atau bahasa orang putih, ataupun Ibn Sina jadi Avicenna. Even Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali pun ada nama orang putih dia, Al-Ghazal, Al-Ghazal contohnya. Kalau nak tanya saya berhubung hal ini, seperti kalau nak jawab sebagai ahli fiqah contohnya, kita kata afdalnya guna nama asal lah, Ibn Sina, Ibn Rushd. Tapi saya dah jawab afdalnya, atau Imam Al-Ghazali, Al-Ghazali afdalnya. Maknanya sunat lagi dapat pahala kalau kita gunakan nama yang asal. Tetapi kalau tak
guna nama yang asal, contohnya guna nama Averroes ataupun Avicenna, dari hemat saya, dari pandangan hamba saya, dari pandangan hamba ini, hamba, boleh digunakan, maknanya harus, jawaz, according to satu mazhab mubah, boleh digunakan. Sebab tidak ada, ini kalau ini mazhab Imam Ghazali. Imam Ghazali kata dalam bab begini rupa, idza urifal ma'na fala musyahhata fil asami. Bila kita sudah tahu siapa itu, contohnya Imam Ibn Sina contohnya, dan tidak usah kita lagi nak kisahkan nama dia Avicenna ataupun Ibn Sina contohnya. Sebab kalau orang nak panggil Ibn Sina pun nama sebenarnya Hasan. Orang kat zaman dia pun tak tahu nama dia Ibn Sina contohnya. Ali contohnya nama sebenarnya. Ya. Jadi kalau ikut mazhab Imam Ghazali, dia kata mubah, jawaz. Tetapi kalau kita nak ikut mazhab contohnya Imam Ibn Hajar dengan lain dalam mazhab kita, dia kata afdal ataupun sunnah, lebih elok kita gunakan nama yang sebenar, yang asal. Jadi untuk dia orang makruh lah kalau guna nama macam Averroes, Avicenna, Al-Ghazal, makruh. Tapi bukan, yang pentingnya kalau dalam hukum bidang syarak bukan haram. Maknanya tak sampai jatuh hukum haram. Ini Samahatul Syekh ada di sini. Saya tak mau keluar fatwa, ini bukan bidang saya. Tak ada kelulusan pun boleh keluar fatwa. Tetapi insya-Allah tidaklah sampai ke bab hukum haram kalau nak gunakan nama-nama yang lain itu. Cuma makruh, itu yang paling the closest thing. Tetapi di sini kita dapat cerminkan maknanya sesuatu bangsa itu. Contohnya di sini orang barat contohnya, bila digunakan nama seperti Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali jadi Al-Ghazal contohnya, itu pada zaman yang masa itu mereka tidak ada exposure dengan orang Islam. Sekarang ni orang di sana sudah mulakan tidak guna lagi dah nama Ibn Sina jadi Avicenna, dia dah guna Ibn Sina ataupun Ibn Rushd ataupun Al-Ghazali sendiri. Masya Allah. Tapi kalau nak tahu dari segi hukum fiqah, sebab tadi the way the soalan was framed was nak tahu hukum, soal hukum, jawapannya either mubah, iaitu harus, orang Melayu kita kata harus atau halal, ataupun makruh. Macam tu. Makruh atau mubah, tapi bukan haram. Guna perkataan begitu rupa atau istilah-istilah itu. Soalan yang berikutan iaitu tentang mabadi asyarah. Yang ini topik yang kalau orang yang bukan di pengajian pondok nanti tak faham amda mabadi asyarah ni. Jadi saya tak ada masalah untuk kupaskan betul-betul untuk in detail, tapi maybe afterwards kita boleh sembang lagi insya-Allah. Tetapi very briefly untuk orang yang tak tahu, bila kita mengaji di pondok selalunya guru-guru kita mengajarkan tiap-tiap ilmu itu ada 10 kita kata ciri-ciri ilmu itu yang kita patut pelajari. Sampaikan Imam As-Sabban keluarkan pantun pun, inna mabadi kulli fanin ashra al-hadd wal mawdu' thumma thamara, sampai habis 10 tu. Tiap-tiap ilmu tu, contohnya ilmu chemistry, ilmu kimia. Ini saya nak guna contoh ilmu dunia, bukan ilmu agama pun. Ada definisi dia, had dia. Al-had, ada mawdu' dia, ada dia punya objektif dia, maknanya dia punya mandate dia. Apa yang ilmu chemistry ni cover, for example. Al-had wal mawdu' thamara. Apa objektif dia belajar chemistry contohnya. Jadi chemistry, the definition of ilmu, saya tak tahu definisi chemistry, saya bukan chemist. Kena tanyalah ahli kimia. Kita akan dapat lihat di segala semua, inna mabadi kulli fannin, setiap fan, setiap ilmu tu, ilmu agama atau ilmu dunia, memang ada mabadi asyarah dia. Jadi nasihat saya, kalau kita nak betul-betul dapat konteks ilmu itu, baiklah kita belajar mabadi asyarah untuk setiap ilmu itu. Kalau tidak, contohnya kalau dalam agama Islam kita, kalau kita for example nak dapat fatwa ataupun nak dapat jawapan agama fiqah, soalan fiqah, soalan hukum, ini bidang ilmu fiqah, bukan ilmu hadis contohnya. Jadi kalau kita nak minta nak tahu apa hukum boleh buat ni ke tak boleh buat tu, kita bukan pergi tanya muhaddis. Muhaddis bidang dia, hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni hasan, maudhu, hakaza, ahad, etc. Bukan tahu hukum sebenarnya buatnya halal atau haram, wajib atau mandub, fardu kifayah ke tak, makruh ke tak, itu bidang ahli faqih. Tapi cantiklah kalau moleklah kalau kita ada ahli faqih yang juga ahli muhaddis. Tapi orang yang tak tahu mabadi asyarah ni, jadi kalau dia tak tahu definisi ilmu tu, ilmu fiqah ni sebenarnya dapat keluarkan hukum untuk amalan kita di dunia ini, nanti dia tanya orang yang salah, nanti boleh jadi porak-poranda.
Jadi itu, I think we can see there is advantage of contextualizing the knowledge there. And then finally, the last thing, the only one word I will use is Islamophobia is the word now. Orang Barat selepas apa dah berlaku di sana, of course, 9/11 dengan 77, 7/7 for example di England, takut akan umat Islam. Ingatkan kita semua pengganas. Yang ini kita ingatkan apa Imam Al-Ghazali ingatkan kita di sini. Dia kata an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan menjadi musuh pada benda yang dia tidak tahu. Ini sebenarnya Imam Al-Ghazali pun ada pertemuan pemikiran Islam dan Barat di sini. Cicero, the great philosopher and orator daripada zaman Romawi, dia kata damnat quod non intelligent dalam masalah ini. People condemn the things they don't understand. Manusia, memang orang tu memang akan condemn benda yang dia tak faham. Jadi itu tugas kita lah untuk berdakwah, untuk present a better picture of agama kita. Dan insyaAllah, alhamdulillah, this is orang-orang kita, ulama kita yang ada sana, antara fardu kifayah mereka ialah untuk bagi insyaAllah contoh dan pengajaran yang baik untuk orang-orang bukan Islam di sana, supaya mereka tidak takut pada kita insyaAllah. Tak kenal maka tidak cinta. Jadi saya akhirkan insyaAllah dengan Nomor satu. Oh, nombor? Oh, you mean the Datuk Sri's question? I thought that was just a comment. There was a question, but if it is at all, also the response to that, then would be that, of course, saya tidak duduk di sini, jadi saya tak tahu what is the kecelaruan yang ada di tanah air saya Malaysia. Saya kena sembang, kena gecek dengan Datuk Sri lah. Lepas ni nak tanya what exactly is the kecelaruan, for example. Sebab saya dah merantau lebih dari 20 tahun, dah tinggal Nusantara. InsyaAllah Datuk Sri, so insyaAllah we'll meet after this, insyaAllah. Jadi kita akhirkan insyaAllah dengan doa, dan selalunya dalam majlis saya kita akhirkan dengan doa. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala supaya berkati majlis ini insyaAllah. Wa nas'alukallahumma ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal muqinin wa taubatas siddiqin wa syukras sabirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan berkatnya bulan Rajab ini ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ibu-ibu kami ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin, ampunilah dosa-dosa juga ibu bapa kami di akhirat kelak, yaitu guru-guru kami, tok guru kami ya Allah, ulama-ulama kami ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa walidina wa ikhwanana wa ahbabana wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa liman kana lahu haqqun alaina wa lil muallimina wa liman syaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibut da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berikanlah kami keupayaan dan taufik ya Allah ya Tuhan kami, supaya dapat mengikut wasiat imam kita, Imam Juwaini, supaya kami dapat kembalikan balik kegemilangan kami ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ala sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa ala al-arba'ati al-a'immah al-mujtahidin la siyama imamina asy-Syafi'i wa muqallidihim fid din wal ulama al-amilin wal fuqaha'i wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin والسادات الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في سلامة وعافية والحمد لله رب العالمين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Rabbi filana wali walidina amin taqabbalallahu minna wa minkum ya Allah bi rahmatika ya rahman. Ampun tuanku. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada yang bahagia Datuk Dr. Afifi dan juga kepada para peserta sekalian yang telah memberikan kerjasama yang begitu baik. Kepada tuanku, dengan ini patut serahkan balik kembali majlis kepada pengajar majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ampun tuanku. Demikian tadi pembentangan kertas kerja yang ketiga, pertemuan pemikiran Islam dan Barat dalam menghadapi cabaran masa depan ummah. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada moderator yang berbahagia Datuk Nik Mustafa Nik Hasan dan pembentangan kertas kerja oleh yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Afifi Al-Akiti. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih.
Ampun tuanku. Selanjutnya majlis pengurnian cenderawasih. Untuk itu majlis Patih mohon limpah berkenan kepada Yang Mulia Tuanku untuk mempersilakan Yang Berhormat Sahibul Samah Datuk Haji Muhammad Syukri Muhammad Mufti Negeri Kelantan merapat sembah mohon ampun berkenan kepada Yang Mulia Tuanku Sultan Kelantan berangkat mencemar duli untuk melangsungkan pengurnian cenderamata kepada pembentang-pembentang kertas kerja dan moderator. Mohon dipersilakan. Dipersilakan menghadap yang berbahagia Dr. Ustaz Muhammad Osman Al-Muhammadi untuk menjunjung kurniaan. Yang berbahagia Profesor Dr. Zakaria bin Stapa, yang berbahagia Tan Sri Profesor Ulung Dr. Muhammad Kamal bin Hasan dari Universiti Islam Antarabangsa, dan yang berbahagia Dr. Kamal Abdul Majid selaku moderator. Juga dipersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Afifi Al-Akiti dan yang berbahagia Datuk Ni Mustafa bin Hasan. Ampun tuanku, selanjutnya Patih mohon untuk mempersilakan Yang Berhormat Sahibul Samah Datuk Mufti Negeri Kelantan menghadap untuk menyembahkan persembahan cenderawasih kenangan kepada Kebaduli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad kelima. Ampun tuanku, majlis merapat sembah menjunjung kasih di atas ampun yang berkenan Kebaduli Yang Maha Mulia Tuanku melangsungkan acara sebentar tadi. Ampun tuanku. Ampun tuanku. Selanjutnya Patih mohon untuk mempersilakan Yang Berhormat Sahibul Samah Datuk Mufti Negeri Kelantan menghadap untuk menyembahkan persembahan cenderamata ingatan kepada Yang Teramat Yang Mulia Tengku Mahkota Kelantan. Mohon dipersilakan. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah Patih mohon diampun. Demikianlah selesainya program diskusi intelektual Islam cabaran masa depan Islam secara global sempena perayaan sambutan 100 tahun Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Sembahan junjungan kasih yang setinggi-tingginya di atas limpah ampun diperkenan Kebaduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Muhammad kelima dan Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Kelantan berangkat mencemar duli ke majlis yang tak sepertinya ini. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah Patih mohon diampun. Bahawa Kebaduli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad kelima dan Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Kelantan akan berangkat ke majlis santapan diraja, seterusnya berangkat meninggalkan majlis.
atas arus dunia.